Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah dapat beri nikmat hidayah kepada kita, bersama-sama kita merenung, bersama kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, mendampingi kita takarrub ila Allah pada setiap masa yang kita berada di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini, dengan kita tidak terjerumus ataupun tidak melampaui batas yang digaris oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Dengan itu banyakkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang maha besar ini yang kita tidak akan dapat kecuali dihadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan itu banyakkanlah kita takut akan Allah Subhanahu wa taala supaya kita berkekal dalam nikmat Allah ini sampai kepada hari kiamat. Mudah-mudahan balasan yang Allah akan beri kepada kita ialah surga Allah SWT dari akhirat nanti. Dengan itu janganlah kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, kalau kita lihat kepada dunia sekarang ini, di mana-mana lucu dari dunia pun timbul hawa-hawa. Manusia seolah-olah dia mencari kebenaran, tidak berjumpa dan tidak mau dalam menggunakan al-haq min rabbik, daripada Tuhan engkau, fala takunanna minal mumtarin, dan kamu syak dan ragu itu guna dalam hidup harian mereka dan guna dalam bagi dan juga islah, mengubati, mengatasi masalah-masalah yang berlaku di alam ini. Mereka sangat jauh daripada rahmat Allah. Mereka sangat jauh daripada undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya manusia ini dapat mengatasi problem yang berlaku sesama manusia dengan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tengok manusia sekarang ini cari kebenaran tidak bertemu ataupun tak dapat nak mengatasi problem yang berlaku sama manusia. Dengan sebab itulah, dengan sebab mereka jauh daripada ajaran Allah, ajaran Al-Quran Karim. Islam dapat mengukuhkan 6 sendaสิ่งที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับมนุษย์ dalam mengatasi masalah yang berlaku kepada manusia dengan menggunakan ramalan Al-Quran Al-Karim. Allah SWT cerita pada kita hakikat manusia di atas dunia ini semua itu nak pegang amanah Allah, nak bertanggungjawab. Walaupun mereka tidak yakin bahawa mereka akan bawa manusia kepada kesejahteraan dunia dan juga akhirat,
tapi mereka nak kepada tanggungjawab atau jawatan-jawatan di atas dunia ini. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran Al-Karim, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Tuhan ayat pada kita tegas dan nyata mengatakan sebenarnya inna aradna al-amanah, sesungguhnya kami bentangkan tawar. Nah, tawar kepada langit dan juga bumi-bumi, wal jibal dan bukit bukau. Kita tengok pada langit yang besar, begitu besar, bumi begitu luas besar, dan juga bukit bukau begitu kukuh dan kejam. Pendirian dia saat itu, tapi semua abai. Fa abaina ayah minnaha, semua tak sah, tak mau nak pikul amanah yang Allah Taala nak beri pada dia. Amanah nak bagi hamba Allah, umat manusia. Amanah yang nak bawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang nak dapat makmurkan masyarakat dalam dunia ini. Kesemua benar-benar makhluk Allah tadi tak mau nak pikul. Nak yang tak besar, gagah, tak berani nak pikul amanah Allah. Tetapi sekecil-kecil, nah, manusia wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia yang kopeh kecil, tak ada gagah, tak kuat, tapi berani dalam nak pegang amanah Allah SWT, berani dalam nak pegang jawatan tanggungjawab, pegang jawatan walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahula, walaupun mereka zalim pada diri mereka sendiri, tak kenal diri dia, tak kenal pemerintah, tak kenal pencipta, dan juga mereka zalim masyarakat, zalim orang lain daripada mereka zalim diri mereka sendiri dan juga zalim masyarakat, zalim dunia. Jahula, zaluman jahula, jahil, tak kenal hakikat diri mereka, tak kenal Allah SWT sebagai pencipta, sebagai orang yang beri naundah, orang yang buat naundah supaya manusia ini dapat maju jaya di dunia dan juga dapat hidup yang baik di akhirat nanti. Tadi tengok contoh daripada sahabat-sahabat Nabi pun demikian. Sebelum pada mereka nak kenal, nak tahu bagaimana beratnya amanah itu, pernah minta Abi Dzar pada Rasulullah SAW. Abi Dzar pernah minta satu ketika kepada Nabi SAW nak pegang jawatan. Maka Rasulullah jawab kepada Abi Dzar, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Abu Dzar, kamu dhaif, kamu lemah. Wa innaha amanatun, jawatan itu adalah amanah, no rapid job, no tanggungjawab. Gak kita nak tanggungjawab. Wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadam. Dan pada hari kiamat nanti kamu akan malu depan khalayak ramai, depan manusia yang ramai, semua bakal tuduh kamu. Dan dunia ni, nah kemungkinan orang panggil malu sekadar lagi negeri. Dunia tahu banyak tu. Akhirat esok bakal nampak api. Orang yang mati dah, orang yang tak mati lagi, semua bakal tahu. Nah, muka orang yang jawatan dengan tidak tanggungjawab. Akak kata belakang, akak maki belakang, malu kamu. Akhirat esok wanadamah sesat kamu. Kamu dapat sesat yang kamu minta jawatan dalam dunia. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali mereka yang kuasa nak jalankan amanah dengan kebenaran, dua saja tak, dua pun nak tak, nak cap putih sama aja. Nah,
tentang amanah. Nah, หรือว่าสามารถที่จะรับผิดชอบหรือว่าทำในสิ่งที่ดีงามnah bihaqqiha dengan orang panggil hak dia, sitik dia, tidak zalim dengan benda tu. Wa adda alladhi alaihi fiha, amanah dia boleh jalan amanah. Sama saja patibat amanah เหล่านั้นให้มีความสำเร็จ Widya jaya, barulah orang panggil orang ni tak dapat malu di hari akhirat. Tak juga orang panggil akhirat. Mai ประสบกับความละอายในวันอาคิเราะห์ดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้คำสั่งให้แก่นบีเพื่อจะให้อามานะห์นั้นประสบความสำเร็จ supaya nawi amanah dapat ditunaikan dengan berjaya. Tuhan royak kepada manusia kata, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Allah khamsah bagi para nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah SWT ya'murukum, Tuhan suruh akan kamu ke semua ini an tu'addul amanah ila ahliha. Kamu kena serah amanah itu kepada ahli dia, kepada putih maksud. Kalau semua bakal saya jalan ke amanah ni, ia nak bawa amanah. Pilih di kalangan kamu ke semua ini orang yang lebih layak sekali putih maksudที่สุดในบรรดาพวกคุณทั้งหลาย คนที่เหมาะสมที่สุด orang yang layak sekali untuk nak pegangkan amanah. Ikut amanah kapal-kapal semua. Sesuatu jawatan mesti kena ahli dia pegang. ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น orang nak pegang tanggungan pemimpin dalam agama, orang reti agama. Kalau orang tak reti agama pegang agama rusak ni. Dalam masyarakat yang tua ikut sih, ikut nafsu dia. Kalau orang tak faham dari segi ekonomi, dia pegang ketua bahagian ekonomi punah mereka. Orang tak reti dari segi kan waris rancangan, kan mengenkan pokok, dia pegang kan mengenkan pokok, rusak juga. Jadi nak ayat katanya ahli di sini ni pada orang yang เชี่ยวชาญ เฉพาะทางในเรื่องเหล่านั้น orang yang mahir ahli dia dan satu perkara adul amanah ila ahliha. Bila diperintah supaya kamu pegang amanah, bawa amanah Allah Subhanahu wa taala, pegang jawatan, wa idza hakamtum bainan nas, bila kamu hukum di antara manusia, antahkumu bil 'adl, kamu kena hukum dengan cara adil. Jadi dua manusia yang nak boleh pegang amanah Allah Subhanahu wa taala, nak boleh pegang jawatan, pertama kena faham, kena jadi keahlian, kena reti. Ahli dari satu benda yang pegang jawatan. Yang kedua, dia kena hukum dengan cara adil. Kalau tak ada dua-dua perkara ni, dia akan mundur, akan berlaku perpecahan umat, akan berlaku perbalahan, perpecahan, perselisihan umat. Sebab orang nampak berlaku bukan ahli dia ni, putih mai maksud. Dengan jahulah bawa dia jahulah, zaluma, mai patibat,ไม่มีความยุติธรรม. Dua-dua ni saat itu buat timbul hawa-hawa dalam masyarakat. Namun saat itu dia bukan ahli dia. Yang kedua, tidak adil pula, tidak berlaku keadilan. Dua-dua perkara ini menyebabkan berlaku musnah, tamhai sakum phang thalai. Sebab itulah satu contoh tauladan daripada Bani Israel
Sebab apa kerutuhan Bani Israel? Umat Islam ambil contoh tauladan. Muslim tu pun dia tak mau berdiri cakap Bani Israel. Tamai Bani Israel tu dah long salah. Apa oleh Bani Israel ini butuh? Pertama, mereka lantik manusia serah pada orang bukan ahli dia. Serah agama pada orang tak faham agama. Serah politik pada orang tak erti politik. Nah, kemudian serah sesuatu kerjaan mai maksud kepada dengan orang tu. Tambah yang kedua saat itu, orang yang dia suruh jadi pemimpin pada masa tu dia latih. Nah, orang yang orang panggil mai bersitifat. Tidak ada kualiti tak. Orang tak erti. Ini kemungkinan daripada Yahudi dalam nak meruntuhkan kuat Bani Israel. Cara mikir dia, taktik dia. Nah, sebab dia ni saat itu dia tak say benda kebenaran. Orang Yahudi ni dia karut tak say kebenaran. Tujuan nak meruntuh kuat Bani Israel ni, dia bakal pilih pemimpin yang tidak layak. Kemudian, nah, pemimpin tidak melakukan keadilan. Mai sesat. Nah, tidak apa jujur hati dia. Sebab itulah belum salah kok Bani Israel. Sepik dada caikat. Nah, kok Bani Israel pemimpin pada masa itu. Satu hak besar sekali kat silakan. Tidak boleh jalan kebenaran. Duduk di atas kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Bani Israel Yahudi ini. Dia tahu cerak-cerak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sedangkan dia tahu kenal Nabi Muhammad semacam kenal anak dia. Kenal sungguh. Tapi dia sembunyikan kebenaran itu. Sedangkan dia tahu gapo yang benar, gapo yang tak benar. Dia tahu Yahudi. Dia sokong puak-puak musyrikin. Kata puak musyrikin, perbuatan musyrikin ini benar dah. Nah, musyrikin buat betul dah. Tawaf di Kaabah dengan telanjang, betul dah musyrikin. Kambuh anak-anak perempuan, bunuh hidup-hidup anak perempuan, betul dah musyrikin. Sembah berhala, betul dah musyrikin. Nah, kahwin dengan apa panggil mak tiri dia, nikah kahwin dengan mak tiri dia, betul dah musyrikin. Jadi yang menyokong musyrikin sedangkan dia tahu bahawa musyrikin buat salah, tapi yang menentang Nabi Muhammad SAW yang dia yakin tahu kata Muhammad ni betul. Itu cara yang Yahudi, cara main dia. Sebab itulah Allah wifah dia utuh sebab dia tak pakai nasihat daripada Allah SWT. Dia kata innallaha ni'ma ya'izukum. Manusia mana tidak pakai nasihat Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini dia akan runtuh. Dia tidak berjaya, tidak akan berjaya hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang nak dapat kejayaan hidup dunia Allah SWT, dunia Allah SWT ini mesti kena pakai nasihat tu kan. Tahawi nasihat mulai dah katanya mung kena latih manusia kena. Nah, dengan ahli dia. Jangan latih panggil manusia tidak puasa dalam nak jalankan urusan. Dan kena adil, kena berlaku keadilan. Kalau tidak berlaku keadilan, dia akan runtuh. Masyarakat mana-mana pun tak kira. Dan sebab itu nasihat daripada Allah SWT sangat penting bagi kita umat Islam yang pengajaran daripada. Nah, kita umat Islam sahaja yang nampak bagaimana cara nak menyelesaikan masalah berlaku di atas dunia ini. Tapi karena kekuasaan itu terhad, tak dapat kita nak ambil cara-cara yang Tuhan suruh diukar masalah. Nah, bentuk dunia. Tapi dalam masyarakat kita kemungkinan. Sebab itu Allah SWT mengajar kepada kita umat Islam dalam kita nak pegang asas. Nah, rapuh Islam saat itu. Nah, sistem pemerintahan Islam ni yang kena ada 4 perkara. Atau ajar kita. Mesti kena pegang 4 perkara ni. Kalau tidak ada 4 perkara ni, maka selama mana tidak berjaya hidup di atas dunia Allah SWT. Selama itu, nah
tidak akan berlaku keamanan di atas dunia Allah SWT ini. Tersebut dalam Quran kata ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairum ahsanu ta'wil. Jadi pertama sekali sebagai asas kepada pemimpin pemerintah Islam saat itu, yang mesti kena taat kepada Allah. Mesti kena taat kepada Allah. Sebab kita kena kenal Allah yang kuasa dalam menyelesaikan semua perkara yang berlaku di atas dunia. Sebab itu pertama sekali kena taat patuh kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh kita patuh taat kepada manusia makhluk Allah. Nah, dengan derhaka kepada Allah SWT. Kita derhaka kepada Allah. Tak boleh. Tak izin. Kita taat pada makhluk. Nah, kemudian derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu besar, pertama sekali. Kalau manusia tidak taat pada Allah, dia akan timbul kemakmuran dalam masyarakat. Yang kedua, kena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu lorong satu jalan, 1 ช่องทางเท่านั้นเองที่เราสามารถจะไปสู่สัจธรรมได้โดยการtaatต่อ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuhต่อ Rasulullah. Satu jalan untuk nak sampai kepada kebenaran al-haq min rabbik, kepada Tuhan kamu saat itu, wahyu daripada Allah SWT. Kita kena taat patuh, kena yakin, percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sahaja. Jalan lain tak ada. Tak ada nak cari jalan lain untuk nak sampai kebenaran Pak Tuhan nak beri pada kita, kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang terutus kepada manusia. Sebab itulah Nabi cerita kepada kita, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada aku, maka dia taat pada Allah. Nah, siapa taat ata'ani faqad ata'a Allah. Nah, siapa taat pada aku, siapa dia taat pada Tuhan. Wa man asani faqad asalla. Siapa derhaka pada aku, siapa derhaka pada Allah SWT. Sebab tu Tuhan yang kata, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka dia taat akan Allah Subhanahu wa taala. Siapa berpaling daripada Rasulullah, tak saya turut Nabi, tak saya ikut Nabi, tak saya percaya pada Nabi, nah, Tuhan kata fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Kami tidak hantar kamu saat itu supaya hidup. Nah, tanggungjawab kesilapan, kesalahan mereka itu. Tuhan Nabi ini menyampaikan, mengajar manusia. Tapi kalau manusia tak terima, Nabi tak ada tanggungjawab apa di atas. Nah, derhaka dia pada Allah dan pada Rasul. Dia sendiri akan tanggung di hari akhirat esok. Nabi tak ada kena rakib di sini. Kau dah patisih Nabi. Nah, kau lah nan eng tidakต้องรับผิดชอบในตัวของเขาเองyang kena jawab dia sendiri. Dan sebut dah dalam Quran ayat penjelasan. Dengan tu, nah syarat yang tiga saat itu, satu asas dalam nak jadi dunia ini aman dan makmur, kita taat pada pemimpin. Dalam Islam, selama mana pemimpin taat pada Allah dan Rasul, tak sewi belawai dengan dia. Banyak di antara sahabat-sahabat Nabi, banyak nanti. Nah, kita tanya Nabi, bagaimanakah mereka yang sungguh dia buat benda tak malat? Nah, lagi dia buat benda malat. Nabi kata, mu kena tegah mereka itu. Tapi kalau dia tak peduli, tak apa pada kamu, nah, mu tengok dia semaya, dia semaya, tak sah pakai dia. Kalau semaya depan agama, dia semaya juga dengan agama, kamu tak sah pakai dengan pemimpin. Tak sewi berlaku perpecahan dalam masyarakat. Kena islah ya. Sabar dalam Islam. Sebab kepengen satu kau yang runtuh. Nah, satu runtuh sama orang Islam. Nah, tapi syaitan itu kan Islam itu nasihat. Selama mana dia tak keluar daripada agama Allah, nah selama itu tak boleh dengan pemimpin. Itu nasihat kepada hati, banyak hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatnya penting sekali
benar taat kepada pemimpin. Sebab kalau lah tak taat kepada pemimpin, dia akan jadi awak. Dia nak jalan ke depan tak? Sekat dengan orang yang halangi. Nak maju ke depan. Sebab tu dalam Islam mesti kena jaga. Wa ulil amri minkum. Kemudian hak sana satu perkara yang penting sekali bagi umat Islam. Dia kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang keempat ada satu asas yang penting bagi kita, iaitu bila ada perselisihan sama kamu, antara pemimpin dengan rakyat, pemimpin dengan pemimpin, ada perselisihan. Nah, ada selisih kalau panggil antara mereka. มีความขัดแย้งกันระหว่างพวกคุณทั้งหลายคนมุมิน farudduhu ila Allah wa Rasul. Mesti kena klik kembali pada Allah dan Rasul. Itu tepat sudahan. Tepat hana boleh cut, hana boleh beki yang terakhir ialah kena pakai klik pada Allah dan Rasul. Sekiranya orang itu beriman pada Allah dan hari akhirat saat itu dia boleh klik. Tapi kalau manusia tidak beriman, orang kafir tidak beriman pada Allah dan Rasul, dia nak klik gimana? Cak lapai harap tamanun, manut kau tam, manut kau sangขึ้นมา. Nah, bila orang tamanun manusia buat, orang ni pun nampak kata ada kekurangan ni, orang ni tengok kekurangan ni, orang ni buat, orang ni masa kurang, orang ni buat masa, orang ni masa kurang. Nak klik pada baca di batai, sakum dia masa tak kurang ada di batai. Nak klik pada orang panggil sakum dia, baca di batai kata masa kurang, sakum dia, semua manusia apa? Daripada curi-curi manusia. Tersedihที่มนุษย์เขาสร้างขึ้นมาเองtak ada puas hati. Kumpulan tak puas hati kumpulan ni tak puas hati kumpulan. Tapi kalau orang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, in tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman pada Allah dan akhirat, semua kena klik farudduhu ila Allah wa Rasul, klik pada Allah dan Rasul. Tak puas hati tak boleh. Sebab kita ada hari panggil kena taat pada Allah dan Rasul depan, pada pemimpin bila dia selogong. Nah, secocok dengan Allah dan Rasul. Tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Boleh tak? Boleh canggah dengan Allah dan Rasul? Tak boleh tak? Itu adalah asas Islam nak memajukan masyarakat. Nah, tak usah timbul kemunduran dalam masyarakat. Jalan keluar tanpa kaum muslim. Nah, dalam pemerintahan. Nah, sebab tu Nabi kata taraktu fikum amrayni lan tadillu abada itamassaktum bihima kitab Allah sunnah. Kamu tak akan sesat selama-lamanya kalau kamu pegang dengan dua perkara hak Nabi tinggal daripada kamu Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau manusia boleh pegang dua perkara ni, nah dia tak akan sesat selama-lamanya dalam hidup dia. Sebab itulah, nah perkara ni satu perkara yang penting bagi kita. Nah, dalam kita, nah nak faham, nah balah mana sikap orang mukmin, nah terhadap kejadian semuanya. Kita kena reti, kena faham. จุดยืนของเราเราจะต้องเข้าใจว่าเราต้องมีจุดยืนอย่างไรIslam adalah ni cara dia memikir. Selama mana tak pakai undang-undang Islam, selama tu manusia tidak akan maju dari dunia. Itulah Nabi kita pernah sebut fa idza dhiya'atil amanatu fantazir as-sa'a. Apabila orang panggil hilang amanah, maka tunggulah kehancuran, tunggulah hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha, bagaimana nak hilang amanah itu? Qala idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a. Bila serah orang panggil perkara satu perkara pada orang bukan ahli dia, bukan pensyarah, wala fahmo, dengan topu ti mai maksud. Itulah orang panggil tunggulah saat hari kiamat akan berlaku pada mereka. Dengan sebab itulah kita Islam mesti kena jaga baik-baik. Kesemua ada tercatat dalam hukum mahkamah Islam. Kalau tidak tercatat, Islam peluah kepada manusia istihad bahawasanya benda yang nampak sesuai patut, maka kita boleh laku. Benda tak sesuai dan patut, maka kita tak sampai. Itulah cara dalam Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di atas dunia ini. Sebab itu kita kembalilah kepada Allah SWT dan Rasul, supaya mudah kita dapat diredai oleh Allah SWT dalam hidup kita sepanjang masa, supaya orang panggil kehidupan diredai oleh Allah SWT atas dunia ini dapat kita ganjaran yang terbaik, balasan terbaik daripada Allah SWT di hari akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu amri ila Allah. Innallaha basirun 'ibadah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi 'azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.